بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk nama baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Ya, insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Hidayatul Hidayah yang telah dikarang oleh
rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita masuk dalam membicarakan mengenai adab-adab pergi ke masjid. Adab-adab pergi ke masjid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Adab-adab pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah darimu, sembahyanglah dari di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah ke masjid, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai bicarakan mengenai adab-adab bangun pagi. Ni sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggarispandukan bagaimana jadual kehidupan seharian kita. Daripada kita bangun pagi, kemudian kita masuk ke tandas, kemudian daripada tandas tu pula tuan-tuan kita bertaharah. Dalam taharah tu pula ada wudu, ada bersuci. Kemudian sampailah kalau katalah tak ada air, dibicarakan bagaimana kita dituntut supaya bertayamum. Jadi selesai semua sekali perkara yang bersangkut paut tentang mengangkat hadas kecil, daripada adab-adab dalam tanda sampaikan wudu, kemudian tayamum. Selesai daripada itu kita pergi ke masjid di waktu subuh. Jadi dalam adab nak pergi ke masjid selesai daripada wudu yang kita ambil tadi, Syekh kata apa? Apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Maksud bersuci ni tuan-tuan, baik bersuci dalam keadaan menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Itu dua tu. Maksud bersuci kat sini, maksud taharah kat sini menghilangkan najis. Menghilangkan najis ni kalau katalah dia buang air kecil, hilangkan, cara menghilangkan hadis kecil, najis kecil. Kalau buang air besar, macam mana dia menghilangkan buang air besar tadi. Kemudian mengangkat hadas. Seorang tu mengangkat hadas ni, hadas sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil cukup dengan mengambil wudu. Mengangkat hadas besar, mandi wajib. Jadi kalau semua tu dah selesai, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Jikalau fajar telah terbit. Kalau masuk fajar telah terbit ni tuan-tuan, itu kalau dah masuk subuh. Katalah selesai kita berhadas tadi, selesai kita menyelesaikan rafak hadas tadi, masuk waktu subuh. Bila masuk je waktu subuh, maka sebaik-baiknya kita selesaikan solat sunat fajar tadi. Di mana? Di rumah. Sebab Rasulullah SAW tu solat sunat fajarnya di rumah. Itu lebih afdal dibandingkan di surau. Begitu juga wudu. Wudu itu sebaiknya di rumah dibandingkan di surau dan di masjid. Begitu juga kalau katalah di rumah tu masih lagi dalam keadaan kita duduk di sana azan. Dan juga yang keduanya, perjalanan kita ke surau ataupun ke masjid tadi dalam keadaan kalau kita solat sunat fajar tadi kita sempat solat berjemaah, maka seafdal-afdalnya solat sunat fajar tadi dibuat di rumah. Tapi kalau katalah kita solat sunat fajar tadi membuatkan kita tak sempat berjemaah, sebab hari ni subuh awal takut, qomatnya pun awal. Biasa orang KL ni di antara azan dengan qomat pendek, sebab orang pergi kerja. Mungkin dalam 10 minit. Lepas tu perjalanan lagi, kalau katalah rumah kita tu dekat dan kita sempat solat sunat fajar tadi,
maka lebih afdal solat sunat fajar tadi di rumah. Tapi kalau katalah ditakuti tak sempat, maka cepatlah ke surau dan solat sunat solat sunat fajar tadi di surau. Tapi kena datang awal lah. Kerana apa? Solat sunat fajar ni sangat-sangat dituntut, sehingga kan Nabi SAW sebut solat sunat fajar ni lebih besar daripada dua isi dunia. Dua isi dunia ni tuan-tuan tetap tidak dapat diperbandingkan dengan 2 rakaat solat sunat fajar. Besarnya Nabi SAW nak gambarkan kepada kita tentang kebaikan yang Allah SWT sediakan di sebalik daripada dua rakaat solat sunat fajar. Kemudian pergilah ke masjid. Selesai daripada solat sunat fajar 2 rakaat tadi tuan-tuan, pergi ke masjid. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jadi pergi ke masjid solat sunat berjemaah, kejar dapatkan solat berjemaah tadi, solat subuh berjemaah. Dikejarkan ke masjid ataupun surau tadi untuk mendapatkan solat fardu Jumaat, fardu subuh secara berjemaah. Itu yang dikejar tadi. Pertama, jangan tinggal solat sunat fajar tadi. Yang kedua, jangan tinggal solat berjemaah. Yang ketiga, jangan sesekali ditinggalkan solat fardu subuh. Itu 3 benda tu. 3 benda yang dibincang lain-lain. Solat sunat fajar 1, solat berjemaah 1, solat fardu subuh 1. Walaupun solat berjemaah itu dalam solat fardu subuh, tapi orang yang solat sendirian tu subuh juga, tapi belum tentu berjemaah, tak dikira berjemaah. Jadi kena pastikan 3 perkara tadi setiap subuh kita buat, iaitu pertama solat sunat fajar, dan yang kedua mengejar solat berjemaah, melaksanakan solat berjemaah, dan yang ketiganya solat fardu subuh. Dan solat fardu subuh tu pastikan berjemaah. Kerana Nabi SAW sebut tanda seseorang itu munafik, iaitu dia tidak mengerjakan solat fardu isyak secara berjemaah dan solat subuh berjemaah. Itu tanda-tanda orang munafik. Masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Berhati-hati tuan-tuan. Kemudian dengan solat berjemaah tadi pula, Imam Ghazali kata apa? Dia dapat 27 darjat. 27 darjat dibandingkan solat sendiri. Solat sendiri tuan-tuan hanya 1 darjat saja. Itu ditakuti kalau kita solat ni, perkara ni ulama bincangkan apa beza solat sendiri dengan solat berjemaah. Apa beza di antara 1 darjat dengan 27 darjat? 1 darjat ni tuan-tuan, kalau dia semayang tiba-tiba dia tak khusyuk, habis terus pahala tadi. Sah tak solat? Sah. Sebab khusyuk bukan syarat sah solat. Cuma tapi kosonglah, solat ni kosong, tak ada apa-apa. Itu baru hilang khusyuk. Yang benda-benda lain lagi, yang mungkin perbuatan-perbuatan yang sehingga dia mengundang kepada perkara-perkara ataupun mengundang kepada hukum makruh. Jadi dah mula ketimpangan dan sebagainya. Mungkin dia tak melakukan, selagi mana dia tak melakukan perkara yang membatalkan, tak batal. Tetapi takut kosong solat dia. Bahkan ada pula perkara-perkara yang membuatkan solatnya tadi tu buruk, sebabkan perkara makruh yang dibuat dalam solat. Ini ketimpangan-ketimpangan yang berlaku pada solat sendiri. Berbeza dengan 27 darjat tadi. 27 darjat tadi orang solat berjemaah ni tuan-tuan, sehingga sampai khusyuk tu disebut secara jelas oleh Nabi SAW. Orang yang semayang berjemaah ni tuan-tuan, kalau katalah dilihat sampai tahap imam pun tak khusyuk, malaikat akan mengambil ataupun mengangkat solat tadi secara keseluruhan. Kalau katalah dalam tu ada jemaah 50 orang ataupun 10 orang, tak kira lah berapa orang sekalipun, akan diangkat solat itu secara pukal, semua sekali. Kemudian dinilai khusyuk tu pula secara pukal. Apa maksud secara pukal? Contohnya katalah dilihat pada saf pertama tak ada orang khusyuk, contoh.
Tengok pada saf kedua pun tak ada orang khusyuk. Tak ada orang khusyuk. Tengok pada imam pun tak khusyuk. Maka dinilai mana di antara mereka yang mungkin ada sedikit khusyuk tadi, itulah yang menjadi penyelamat kepada semua orang tadi. Sampai tahap macam tu kekuatan solat berjemaah ni tuan-tuan. Itu sebab penting solat berjemaah. Berbeza dengan kita sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri ni dia tak ada backup. Kalau bahasa Jawa dia tu kan, tak ada backup nak mempertahankan kita tu, tak ada. Tapi kalau solat berjemaah ni tuan-tuan, walaupun solat kita tu nampak biasa ke apa ke, tapi mungkin pahalanya jauh besar. Bukan sebab kita tu, tapi disebabkan tempelan-tempelan sifat berjemaah tadi tu. Kebaikan-kebaikan sahabat kita lain tu menempel segala kekurangan-kekurangan kita, selagi mana kita tidak melakukan perkara yang membatalkan solat. Ni dia. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti itu dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Syekh kata apa? Kalau engkau ni bangun subuh tak solat tak solat fajar, tak solat sunat fajar, kemudian kau tak pergi solat subuh, fardu subuh secara berjemaah, maka maksud dengan kata-kata mempermudahkan ni memandang remeh. Memandang remeh. Maksud mempermudah dekat situ ialah memandang remeh dengan amalan solat sunat fajar tadi, kemudian dengan solat fardu subuh secara berjemaah tadi. Kalau kau tak buat, maka ilmu yang kau pelajari ni tak ada apa-apalah nilai. Sedangkan ilmu yang kau pelajari ni adalah untuk diamalkan. Dia Nabi SAW sebut, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang rendang tanpa buah, tak ada manfaat. Kita beli torchlight harganya 100, 200. Kalau tuan-tuan ingat lagi zaman 90-an dulu, ada torchlight yang iklan dia jatuh daripada bukit. Ingat torchlight yang besar, gedabak tu kan, harga beratus-ratus tu. Yang bateri dia saja, bateri dia ketul besar tu, 4 segi. Harga berapa tu? Beratus-ratus harga dia. Beli torchlight punya mahal, kemudian duduk dalam almari tak guna. Jadi rugilah benda tu, beli mahal tapi tak memberi manfaat. Sama macam orang beli kereta. Orang beli kereta harga juta-juta, ratus-ratus ribu dia beli kereta, lepas tu duduk kat dalam garage kereta tu, tempat letak kereta tadi kan. Berapa kereta? 50 biji kereta. Bulan 1 hari tu tuan-tuan, saya dibawa pergi ziarah, jumpa satu orang besar lah, satu orang besar. Jadi waktu lalu dekat rumah dia tu, rumah tu tak payah cakap lah, punyalah besar rumah dia. Cuba bayangkan, rumah tu tuan-tuan besar tak besar, rumah tu satu rumah, dalam satu rumah tu ada 4 rumah. Bukan 4 bilik, 4 rumah. Satu rumah dia buat satu rumah, tapi dalam satu rumah tu ada 4 rumah. Tak boleh fikir tuan-tuan. Ada apa ni, kira dekat tengah-tengah di antara 4 rumah tu pula dia bersambung. Daripada luar kita nampak satu, tapi bila kita masuk kat dalam tu baru kita nampak. Siap dekat dalam tu pula tuan-tuan ada dewan untuk keluarga dia. 4 rumah tu kenapa dia ada 4 rumah? Sebab dia ada 4 orang isteri. Lepas tu dekat tengah-tengah tu pula tuan-tuan ada tempat lapang, tempat dia orang tengah-tengah malam ke ada apa panggil, ada program sekeluarga ke apa ke, macam tu. Jadi saya dibawa pula lalu tengok ladang dia, tengok dia punya kuda apa semua besar tuan-tuan. Sampailah satu gudang. Saya tanya dekat pembantu dia tu, "Tuan, ni gudang besar ni gudang apa?" Gudang besar ni gudang apa? Dia kata dalam gudang ni ada semua himpunan kereta-kereta tuan. Saya kata ada berapa biji kereta? Ada 50 biji. Saya kata bila dia bawa? Dia kata tengoklah, dia rasa dia nak bawa mana. Dia minta lah dia nak bawa apa. Kami bawa lah, bawa ke rumah. Lepas tu bila dia time ada buat program ke apa, majlis ke apa ke, majlis makan ke apa ke, kereta 50 biji tu memang akan dikeluarkan letak depan rumah. Hebat.
Cuba bayangkan tuan-tuan, berapa saya ingatkan kereta kecil-kecil, itu besar-besar. Sebiji kereta je harga juta. Jadi duduk kat dalam tu, jalan tak jalan. Jadi bila bermanfaat tak digunakan dengan baik tuan-tuan, kita beli kereta ni ataupun dunia ni secara keseluruhan dunia, secara keseluruhannya dunia. Tetapi kalau katalah kita ambil satu benda, apa yang kita ambil, contoh kereta. Kereta tu berapa kita beli, harganya katalah 100,000. Jadi manfaat 100,000 tu kena padan dengan keperluan kita. Maka besok dekat akhirat Allah Ta'ala tak akan nilai benda tu. Maksudnya tidak akan dipersoalkan. Kenapa? Kerana kita beli harga kereta 100,000 dan manfaat kereta tu kita gunakan dan kita ambil daripada dia padan dengan harga dan keperluan kita. Harga dengan keperluan kita tu secocok. Masalah tak? Tak ada masalah ketika tu. Tapi kalau katalah beli harga kereta 100,000 tapi bawa pergi masjid, di surau, pergi pasar, benda yang pergi masjid baguslah. Tapi bagus tu pun padanlah kereta tu harga 100,000 dengan di masjid. Bukan untuk bermegah-megah. Jadi tengok pada keperluan, supaya besok ke akhirat jangan sampai kita diingkap oleh Allah SWT. Penat besok. Sebab hidup atas dunia ni, apa yang kita ambil mesti tujuan dia adalah keperluan, dan tujuan besarnya untuk akhirat. Dan keperluan tu pun mesti untuk akhirat, bukan berlebih-lebihan, bukan suka-suka. Jadi kereta tu pun hidup kita ni bukan suka-sukati. Ada garis pandu yang perlu kita ikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukannya ikut sukati kita. Tak ada benda yang sukati kita, tak ada tuan-tuan. Ni dia. Jadi itu sebabnya saya kata apa? Kalau kita ni menuntut ilmu tetapi ilmu kita tu tidak kita gunakan dengan baik, maka ilmu tadi tidak ada manfaat. Rugilah. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca. Itu kat bawah. Jadi bila kita jalan kat masjid tadi pula tuan-tuan, tu sebabnya masa yang panjang. Masa tu kena panjang. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam perjalanan kita ke masjid tu perlukan kepada jalan yang dalam keadaan tenang. Sehingga kan para ulama ada sebahagiannya menyatakan kalau boleh dikecil-kecilkan langkah. Langkah tu dikecilkan. Kerana apa tuan-tuan? Setiap apa yang kita lalui dan kita pijak dan tersentuh dengan setiap langkah kita tadi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT besok. Dia akan bagi tahu, orang ni dibangun pagi, dia lalu dekat aku, dia pijak aku, dan akhirnya tidak ada tujuan lain kecuali dia pergi ke rumah ataupun ke masjid untuk sujud pada engkau, ya Allah. Dia akan saksi. Sebabnya langkah tu diperkecilkan dalam keadaan tenang, jangan tergopoh-gapah. Itu satu angle. Dan satu angle lain pula ulama sebut kenapa diminta supaya jalan langkah kita itu penuh dengan ketenangan, supaya menghasilkan sifat tenang dalam diri kita. Jangan ada sifat tergopoh-gapah. Takut dengan sifat tergopoh-gapah, terkejar-kejar. Takut dia memberi impak pada kehidupan kita pada hari itu tuan-tuan. Itu sebab pagi-pagi itu je, kalau bahasa Melayu kita kan, kalau tuan-tuan biasa lah, saya paling tak suka orang buat spoil hidup saya pagi-pagi. Macam tu. Pagi-pagi jangan buat spoil hidup saya. Itu memang terus kacau lah. Satu hari itu boring. Hidup saya tu boring. Jadi jangan buat benda. Jangan buat benda yang pagi-pagi itu, benda yang sampaikan mengganggu kita punya hati dan perasaan ketenangan tadi. Nanti yang diajarkan supaya jalan tu pun dalam keadaan tenteram, dalam keadaan jangan tergopoh-gapah. Kenapa? Kata kita nak bawakan sifat tenang tu untuk kehidupan seharian kita pada hari. Dan disunatkan supaya kita membaca doa sambil kita berjalan tadi, dibaca Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqi raghibin ilaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika fa inni lam akhruj ashra wala batara wala riya'a wala sum'ata bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, ni doa ni dibaca tuan-tuan ketika kita berjalan tadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta-minta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniaanmu,
Dan engkau berkat perjalananku ini Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkar ataupun sombong, dan bukan kerana riak ataupun sam'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksaan api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuniku segala dosa kecuali hanyalah engkau. Ini tuan-tuan, ada berapa part kat sini yang terkandung di dalam doa tersebut. Yang pertama sekali tuan-tuan, dalam doa ni terkandung minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita keberkatan di atas keberkatan orang-orang soleh yang lain. Itu disebut sini, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniaanmu, dan dengan berkat perjalananku ini. Ini kita minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berkati atas mereka yang meminta-minta pada Allah. Berbeza ni tuan-tuan, orang yang meminta-minta sama manusia dengan orang meminta-minta pada Allah berbeza. Ini orang soleh, di antara ciri-ciri orang soleh dan ciri-ciri orang baik, orang taat, orang yang diredai oleh Allah SWT, yang senantiasa minta pada Allah. Kita minta pada Allah SWT ni tuan-tuan bukan hanya sekadar lepas sembahyang, bukan lepas solat semata-mata, tapi kita minta pada Allah SWT senantiasa hati tadi dengan Allah. Di antara ciri orang yang baik tu, hatinya sentiasa dekat dengan Allah. Kita nak tengok, kita nak tahu hati kita tu baik tak baik dengan Allah, iaitu hati itu senantiasa mencari Allah. Mengeluh pun mengeluh dengan Allah. Bukan mengeluh dengan manusia, mengeluh dengan Allah. Mengeluh dengan Allah, mencari kembali pada Allah, meletakkan pengharapan pada Allah, dia kembali semula pada Allah. Semuanya dia letakkan balik-balik semula pada Allah. Dia nak mengata mengumpat ke apa ke sekalipun tuan-tuan, semuanya dia kembali pada Allah. Dia bukan mengumpat pada manusia, dia mengata pada Allah. Dia tak puas hati, dia cakap dengan Allah. Jadi orang-orang yang sentiasa duduk dengan Allah ni, keberkatan dia tu kita minta supaya Allah Ta'ala beri berkat pada kita. Minta pada Allah. Jadi tuan-tuan, doa ni dimulai dengan keberkatan, disandarkan doa tadi kepada orang-orang soleh. Itu sebab Nabi SAW ajar pada kita, nak doa yang mustajab tuan-tuan, pertama doa tadi mesti puji Allah, dan yang kedua selawat ke atas Nabi SAW, dan yang ketiga tuan-tuan mesti cari sesuatu perkara ataupun disandarkan kepada orang-orang soleh. Itu minta pada Allah. Jadi doa yang baik, doa yang Allah Ta'ala suka adalah doa yang dimulai dengan menyebut-nyebut nama Allah. Itu yang mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jangan tinggal tu. Boleh tak minta tanpa Alhamdulillah? Boleh, tapi tak ada adab. Datang rumah orang, tak bagi salam, masuk rumah orang, lepas tu tiba-tiba terus makan, pergi dapur ambil makanan. Begitu juga orang yang sudah menghabiskan doa dia tadi tanpa selawat dan tanpa puji, lepas dia ambil makan tadi pula tuan-tuan, dia keluar rumah tanpa permisi. Bahasa Indonesia ada permisi. Ni kalau kita lah tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Orang macam ni kita panggil apa? Masuk tak bagi salam, lepas tu tiba-tiba pergi dapur ambil makanan, dia makan. Lepas habis makan pula tuan-tuan, tengah makan tu pula boleh pula dia bersembang dengan kita, tanya khabar apa semua sekali. Lepas tu dah habis makan, dia habis je makan pula tuan-tuan, terus dia pergi. Tak ada nak minta izin ke, adab tu tak ada. Ni panggil orang kurang ajar. Orang kurang ajar ni macam mana? Macam itulah keadaan orang yang berdoa pada Allah SWT yang tidak ada puji-puji Allah SWT, tak berselawat ke atas Nabi SAW, kemudian tak ditutup doa dan permintaannya tadi dengan selawat dan juga puji pada Allah SWT. Maka orang ni sama seperti orang kurang ajar. Jadi kita ni nak doa pada Allah SWT kena puji-puji Allah. Sama lah kita kan. Orang lelaki ni dia minta isteri dia masak sedap sikit kan, dia gosok isteri tadi. Yang dia gosok yang kalau yang masak ni sedap, puji, suaranya lembut. Dia puji. Dia nak minta, adalah benda dia nak minta tu. Macam juga isteri dia nak minta apa-apa, dia gosok ni si suami tadi. Ada cara. Begitu juga kita nak minta dengan Allah, ada cara. Jadi doa ni tuan-tuan disandarkan kepada orang soleh, dengan berkat orang soleh tadi. Kemudian dia kata apa? Fa inni lam akhruj ashra
fa inni lam akhruj ashara wala batara wala riya'a wala sum'ata bal kharajtu ittiqa'i sakhatika wa ibtigha' mardatik. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak. Dia minta pada Allah SWT. Maksudnya bukan dia nak cerita diri dia, tuan-tuan. Dia bukan nak cerita diri dia. Dan doa ni, walaupun dia sebut kat situ aku pergi masjid ni bukan sebab aku bongkak, bukan dia nak cerita dengan diri dia. Dalam doa ni, tuan-tuan, sebenarnya ulama sebut dia nak minta pada Allah SWT jangan sesekali Allah Ta'ala letakkan sifat bongkak dia. Dia nak pergi masjid ni, ya Allah jangan kau letak sifat bongkak dalam hatiku, ya Allah. Kemudian dia kata apa? Wala batara, ataupun sombong, dan bukan kerana riak ataupun sam'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu, menjauhkan diri daripada kemurkaanmu, dan hendak menuntut keredaanmu. Kenapa pergi? Kerana mencari keredaan Allah SWT dan menjauhi diri daripada kemurkaan Allah. Dan hakikat inilah, tuan-tuan, yang perlu senantiasa kita letakkan dalam diri kita, iaitu jangan sesekali ada sifat bongkak, ada sifat riak, ada sifat takabur, sombong. Sum'ahnya apa, tuan-tuan? Sum'ah ni memperdengar-dengarkan. Pagi tadi nampak keluar terkejar-kejar, pergi mana? Pergi mana? Tak ada nampak. Pergi masjid subuh. Ada pula duha, ada pula subuh. Padan lah nampak macam ngantuk. Mak ngantuk tu pula malam tadi tak boleh nak tidur, jadi baca Quran 3 juzuk. Ni memperdengar sum'ah, mendengar-dengarkan kebaikan diri dia. Azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi didatangkan kat sini, tuan-tuan, diminta pada Allah SWT supaya perjalanan dia ke masjid tadi Allah Ta'ala berkati. Dan yang keduanya, tuan-tuan, diminta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala pelihara hati dia tadi daripada penyakit-penyakit hati.
Jadi disebut kat sini tuan-tuan, asyara, batara, riya, sum'ah, semuanya tu tuan-tuan adalah penyakit-penyakit hati. Riya, takabur, ujub, sum'ah, kemudian hasad. Dia ada 7 ke 10, ada sebahagian sebut 10. Hubbud dunia, cintakan dunia, itu semua. Tapi yang paling ditakuti ni tuan-tuan 5 ni. 5 ni riya, takabur, ujub, sum'ah, hasad. Ni 5 paling ditakuti. Dalam 5 tadi pula tuan-tuan, yang paling sangat-sangat ditakuti lagi tuan-tuan 3. 3 ni paling ditakuti, sangat-sangat. Disebut para ulama, yang pertama je takabur. Takabur ni macam mana tuan-tuan? Takabur ni iaitu dia rasa dia baik, dia rasa orang lain pula tak baik. Dia buat perbandingan di antara diri dia dengan orang lain. Tapi benda ni tuan-tuan bukannya daripada percakapan. Kalau sampai pada percakapan tu dah memang lagi berat. Tapi jauh lebih berat kalau dia hanya bermain di hati saja. Yang Nabi SAW kata penyakit hati ni seperti api dalam sekam. Seperti api dalam sekam, dia makan semua segala kebaikan kita tadi. Yang pertama takabur tadi, dia rasa dia baik, dia rasa orang lain tak baik. Dia tengok orang lain cepik, dia cepik orang lain, dia rasa dia. Sifat takabur ni yang buat sampaikan daripada Azazil, ketua malaikat yang paling alim, paling warak, paling hebat, paling ada ilmu, paling kuat ibadah. Azazil ni tuan-tuan tak ada manusia yang boleh lawan ilmu dia. Azazil ni satu ketika dahulu, alim yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Kuatnya ibadah dia pula tuan-tuan, sehinggakan Imam Ghazali sendiri sebut tidak ada satu tempat ruang pun di langit dan di bumi. Di langit 7 petala langit, dan di bumi ni tuan-tuan tidak ada satu tempat dan ruang pun yang terlepas daripada bekas sujudnya Azazil. Kita surau ni pun tuan-tuan tak habis sujud, tak habis kita sujud tuan-tuan. Azazil langit dan bumi, tidak ada satu tempat pun ruang yang terlepas daripada bekas sujud Azazil. Hebatnya tuan-tuan. Tapi disebabkan sifat takabur tadi. Sifat takabur ni macam mana tuan-tuan? Iaitu dia rasa dia baik, dia rasa Nabi Allah Adam AS tu tak baik. Yang bila Allah SWT tanya pada Nabi Allah, pada Azazil, wahai Azazil, wahai Iblis. Waktu tu Allah Ta'ala dah panggil Iblis. Iblis ni tuan-tuan terputus daripada rahmat Allah. Wahai Iblis, kenapa tidak kau sujud pada Adam? Lalu dia kata apa? Dia boleh jawab, wahai Allah, kenapa mesti aku sujud pada Adam, sedangkan aku daripada api, Adam daripada tanah. Api ni hebatlah dibandingkan tanah, tempat pijak, tempat injak. Jadi ni gambaran macam mana sifat takabur tu. Tapi berat-berat takabur tuan-tuan, berat lagi ujub. Ujub ni dia tak kacau orang, tapi dia duduk meram sendiri, dia rasa dia baik. Kalau bahasa Melayu kita ni tuan-tuan, masuk bakul, angkat sendiri. Kemudian riak. Riak ni iaitu buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana dunia. Walaupun nampak benda tu benda akhirat, sekalipun perkara tu ataupun sesuatu tadi akhirat, tetapi kalau kerana dunia tuan-tuan, maka dia akan, sepatutnya dia datang bawa kebaikan, tapi disebabkan kerana dunia, maka dia datang sebagai kemurkaan ataupun kerosakan. Contohnya apa? Solat. Solat ni apa yang kita nampak tuan-tuan? Solat ni kalau kita nampak, dia termasuk perkara akhirat, betul tak? Akhirat, katalah akhirat. Tapi disebabkan dia solat ni tuan-tuan bukan kerana Allah, sepatutnya pada awalnya kalau dia betul-betul solat kerana Allah, maka dengan solat itulah akan membentuk kepribadian dan kehidupannya di dunia, dan kehidupannya dekat akhirat akan menjadi baik. Tapi disebabkan dia solat tu bukan kerana Allah, akhirnya solat tu datang tuan-tuan bagaikan kemurkaan, bawa bencana pula bagi diri dia. Contohnya tak ikhlas ni apa tuan-tuan? Riak ni. Contoh ganas lah. Contoh ganas. Contohnya apa tuan-tuan? Dia ni jenis susah nak keluar rumah, nak dapat izin keluar rumah ni susah. Jadi caranya macam mana tuan-tuan? Dia pergi solat maghrib berjemaah, tunggu isyak, lepas isyak dia pergi ngeteh dengan kawan-kawan dia. Jadi tu je cara boleh lepas. Sebab kalau dia
lepas isyak baru dia nak keluar, tuan-tuan pergi ngeteh, tak lepas dah. Jadi caranya tuan-tuan, pergi solat isyak, solat maghrib berjemaah. Sebab bila balik ke kan, dah pukul 12, pukul 1 dia balik, rumah dia beletir pun janji dah lepas. Itu dia punya kira-kira. Jadi akhirnya solatnya tadi macam mana tuan-tuan? Habislah kosong. Tak ada apa-apalah, seperti mencurah air di atas daun keladi. Sepatutnya mendatangkan kebaikan. Begitu juga menuntut ilmu. Ilmu tu baik tak tuan-tuan? Ilmu tu baik. Ilmu tu satu benda ataupun perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Ilmu itulah menjadi panduan seperti tongkat kepada seseorang. Tapi bila ke mana dia niat bukan kerana Allah, kerana mengharapkan dunia, maka ilmu yang datang sepatut menjadi panduan membawa kebaikan yang besar bagi diri seorang tersebut, dia berubah datang sebagai kebukaan. Sebabnya kalau kita tengok mukadimah dalam kitab ni sendiri pun tuan-tuan, Imam Ghazali sangat-sangat mencela orang yang menuntut ilmu kerana mengharapkan keuntungan dunia semata-mata. Jenis ekspres. Ni baik-baik. Sebab kalau kita lihat, minta maaf cakap lah tuan-tuan, orang yang belajar agama ni banyak tak graduate setiap tahun? Banyak tuan-tuan. Malaysia saja tak tahu berapa ribu graduate setiap tahun. Tapi sejauh mana dia orang bawa manfaat kepada agama, kepada masyarakat? Tak ada. Makin lagi duduk agensi agama, makin bawa fitnah kepada agama. Bukan orang lain, orang duduk agensi agama, tapi makin bawa fitnah kepada agama. Lagi menyusahkan orang buat kerja agama pula. Ni tuan-tuan, berhati-hati. Sebab apa? Sebab agama yang didapat dalam keadaan bukan nak mencari redha Allah, tetapi hanya tak lebih sekadar periuk nasi. Jadi agama dia tu hanya ada pada pukul 8 sehingga pukul 5 petang saja. Rugi lah. Bukan rugi lagi tuan-tuan, celaka. Allah Ta'ala celakakan orang macam ni. Itu sebabnya tuan-tuan, itu sifat-sifat hati tadi perlu dijaga. Kenapa? Kalau sekadar hilang tak apa, tapi sampai tahap Allah gantikan dengan kemurkaan. Na'udzubillah min zalik. Itu kalau kita lihat tuan-tuan, Imam Ghazali berikan peringatan kepada kita. Kenapa syurga itu kebanyakan penghuninya adalah orang yang pada asalnya ahli maksiat, dan neraka itu pula penghuninya, kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang yang pada asalnya adalah ahli taat. Ini berhati-hati tuan-tuan. Oh, kalau macam tu tak payah taat lah, buat maksiat. Oh jangan, tu pun jangan juga. Tapi nak gambarkan kepada kita bahawa tuan-tuan, semakin kita duduk dalam ketaatan, semakin jauh kita kena berhati-hati setiap tindakan kita. Kerana ditakuti, takut hati itu ada penyakit-penyakit hati tadi, riak, ujub, sam'ah. Dan bagi ahli maksiat tadi pula tuan-tuan, jangan kita perkecilkan dia. Kalau perlu kita tegur, tapi ditakuti. Jangan kita perkecilkan. Kerana apa? Kerana ditakuti, takut dengan maksiat dia tadi menjadi sebab sehingga dia lagi senang masuk syurga. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita tahu, Imam Ghazali kata apa? Maksiat zahir ini lebih mudah kita tahu itu maksiat, dan lagi mudah kita pula kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut orang ahli maksiat tadi, dia rasa salah, dia rasa dia kecil diri, dia rasa dia tak ada apa-apa, kan? Dia lebih malu dengan Allah. Maka sifat-sifat itulah yang sangat diingini oleh Allah SWT bagi setiap hamba. Yang ahli taat ni pula, dia rasa dia baik, dia rasa dia hebat, dia rasa orang lain tak baik. Tuan-tuan, dah menyakit hati. Itu sebabnya dalam melakukan ketaatan pada Allah SWT ini, perlu lebih-lebih jauh lebih berhati-hati dalam berhadapan dengan penyakit hati. Lalu ditutup dengan apa? Fas'aluka an tanqidhani minan nar wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Setiap langkah kita datang sembahyang ni tuan-tuan, apa kita cari? Kalau datang sembahyang ni hanya semata-mata nak cari pahala, rugi. Datang solat ni tuan-tuan, kalau hanya semata-mata nak mengharapkan pahala, tuan-tuan, rugi. Sebab apa? Pahala yang kita gendong ni bukan penentu untuk membuatkan kita masuk syurga. Itu sebabnya Nabi SAW pernah cerita sebuah kisah Israiliyat, bagaimana seorang lelaki yang sujud pada Allah SWT 300 tahun. Dia sujud pada Allah SWT 300 tahun tuan-tuan. Kita ni hidup nak sampai 100 tahun pun hidup segan, mati tak mahu tuan-tuan. Dah hidup dah mati. Nak sampai 100 tahun pun susah. Ni 300 tahun dia boleh sujud tuan-tuan.
Lalu bila dia mati, Allah perintahkan kepada malaikat, tanya kepada lelaki tadi, dia masuk syurga Allah SWT. Ketika tu dia dah duduk dalam syurga. Tanya pada lelaki tersebut, dia masuk syurga tu disebabkan sujud ataupun disebabkan rahmat Allah SWT. Lalu malaikat mendatangi lelaki tadi yang berada dalam syurga sebabkan sujud pada Allah 300 tahun tadi. Lalu ditanya pada lelaki tadi pun menjawab dengan selambanya. Dia kata apa? Aku masuk syurga Allah SWT sebab 300 tahun. Lalu malaikat tadi bila dapat jawapan tadi, dia pun datang jumpa Allah SWT, cerita tentang perihal jawapan lelaki tadi. Lalu ketika itu Allah SWT perintahkan kepada malaikat supaya himpunkan kepada seluruh malaikat, disediakan satu timbangan, dan satu timbangan, sebelah timbangan tadi dia letakkan sujud 300 tahun, dan sebelah lagi timbangan tu tuan-tuan, nikmat mata sebelah kanan. Nikmat mata sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Kita sebelah kanan dan kiri, penggunaan yang lebih jelas sebelah kanan dibanding kiri. Jadi ambil nikmat mata sebelah kiri. Jadi ambil nikmat mata sebelah kiri, mereka ambil tadi tuan-tuan, diletakkan pada timbangan sebelah timbangan tadi. Berat habis, sehinggakan yang sujud 300 tahun tak dapat nak menampung dengan beratnya tuan-tuan nikmat mata sebelah kiri tadi. Akhirnya Allah SWT perintahkan kepada malaikat, ambil lelaki tadi, campakkan dalam neraka. Ini dalam keadaan gambaran tuan-tuan. Kalau katalah kita datang solat ini hanya semata-mata pahala, rugi. Jadi apa tujuannya? Tidak ada tujuan lain. Yang pertama sekali, nak harap Allah suka kita. Redanya apa tuan-tuan? Dengan makna Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka, sayang dengan kita. Kita nak tu. Lepas tu yang kedua pula tuan-tuan, kita harapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita nak Allah ampunkan dosa kita. Kita datang solat berjemaah ni, kita nak Allah ampunkan dosa kita. Ini yang benda yang paling Allah Ta'ala suka, rasa kecil diri kita ni. Kenapa Allah jadikan dalam hidup kita ni ada sejarah hitam? Penting tuan-tuan ada sejarah hitam. Penting, sangat-sangat penting. Kerana kalau tidak ada sejarah hitam dalam hidup kita tuan-tuan, itu yang rasa diri itu baik. Bila rasa diri itu baik tuan-tuan, maka ketika itu itulah sifat ujub. Jadi dengan sejarah hitam itulah kita jadi sebab untuk kita semakin rasa kerdil, kita rasa kita tempang, kita rasa kita tu salah, kita rasa semakin tinggi pengharapan kita pada Allah. Allah Ta'ala suka ke tak suka, Allah Ta'ala reda tak reda, Allah Ta'ala sayang tak sayang. Dan akhirnya tuan-tuan, kita harapkan Allah Ta'ala kita letakkan pengharapan kita semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi kepada Allah. Dan itulah hakikat sebenar yang dikendaki oleh Allah SWT bagi setiap hamba, supaya hamba tadi sentiasa meletakkan pergantungan harapnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita majlis dengan tasbih, kafarah dan sedekah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.